Dan kisah peniaga burger. Assalamualaikum. Hai guys. Baru-baru ni Bram ni ada update status dekat Facebook, Instagram, Twitter tentang majoriti rakyat bukannya tak setuju dengan SOP, tetapi rakyat marah, rakyat bengkak tak puas hati dengan pelaksanaan ataupun penguatkuasaan SOP yang dilihat seperti ada unsur double standard. Lepas tu timbullah isu Nilofa, isu peniaga burger, isu peniaga conlek, macam-macam lah. So, Bram ni tak nak ulas lebih terperinci tentang hal itu. Tapi ada banyak pengajaran dan teguran kepada sang penguasa maupun kita rakyat. Pertama sekali untuk pihak kerajaan, untuk pihak pemerintah, sang penguasa dalam melaksanakan undang-undang. Undang-undang bukan hanya perlu dirasakan adil, malah perlu dilihat adil. Dan Islam menekankan hal ini. Malah dalam undang-undang sivil pun, masa Bram ni belajar undang-undang dulu, ada menyebut justice must not deem to be done, it must be seen to be done. Keadilan bukan hanya dirasakan adil, tapi mesti dilihat adil. Dan di antara benda penting dalam melaksanakan keadilan dalam undang-undang adalah budi bicara, mempertimbangkan kesusahan rakyat. Contoh, di zaman Saidina Umar Al-Khattab, beliau adalah antara khalifah yang sangat adil. Tetapi ketika zaman Saidina Umar memerintah, ada beberapa cabaran, antaranya rakyat kesusahan, rakyat kelaparan. Dan disebabkan rakyat lapar, ada yang terpaksa mencuri. Jadi mereka yang mencuri, kalau ikut undang-undang Islam, akan dikenakan undang-undang hudud. Tetapi di zaman Saidina Umar disebut idra'ul hudud bisyubahat. Diangkat, ditangguh hudud kerana syubahah. Sebab masa tu pembuktian, banyaklah perbahasan. Rakyat bukan mencuri sebab dia jahat, sebab memang rakyat tengah susah. Dan Saidina Umar menyedari sebagai khalifah tanggungjawab kewajipannya sebagai kerajaan memastikan rakyat tak susah. Budi bicara Saidina Umar Al-Khattab. Lepas tu ada pula yang kata, oh kalau gitu yang mencuri Saidina Umar lepaskanlah. Tak. Mereka tetap dikenakan tindakan, cuma tidak seberat hukum hudud. Ijtihad Saidina Umar adalah dengan budi bicara, mempertimbangkan rakyat tengah susah, situasi ekonomi yang sangat teruk. Kerana apa? Keadilan bukan mesti dirasakan adil, tetapi dilihat adil. Begitu juga dalam pihak berkuasa mengenakan denda dan kompaun. Bukan hanya sistem tu adil, malah pelaksanaan perlu dilihat adil. Dan bila perlu dilihat adil inilah saya kena tegur jugalah media-media. Janganlah melaporkan berita semata-mata untuk melariskan berita. Sampai ada banyak juga fakta-fakta yang disembunyi yang akhirnya misleading kepada rakyat. Rakyat bengang, yang dimaki adalah pihak-pihak yang berkuasa. Sebaliknya, ketika rakyat tengah susah, negara dunia tengah susah, inilah pihak media kena bertanggungjawab dalam melaporkan berita. Jangan hanya selektif yang akhirnya kita mempersetankan orang. Dan kisah peniaga burger sebenarnya ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Pertama sekali, bila viral sesuatu isu, kita sebagai netizen jangan cepat mengata, jangan cepat melatah, jangan cepat maki hamun. Nak pula ni bulan Ramadan. Nabi dia dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi pegang lidah Nabi, fa akhadha bilisani. Nabi ambil lidahnya, Nabi sebut takufu alaika hadza. Halang, jaga lidah ni, Nabi kata. Betapa ramai mereka yang diheret ke dalam api neraka kerana lidah, lisan mereka. Dan zaman sekarang, lisan itu diganti dengan jari-jari. Mereka yang maki hamun tak tentu arah, macam tak ada akhlak, tak ada agama langsung. Rupa-rupanya, kalau ikut cerita sebenar, bukanlah susah sangat pun. Malah, Bram mendapat maklumat juga daripada netizen dan juga sumber daripada sains-sains di Kelantan sendiri, termasuklah beberapa kawan-kawan daripada pihak berkuasa. Dalam isu peniaga burger tu, ia adalah hasil laporan masyarakat setempat. Bukan pihak berkuasa suka-suka pergi kenakan tindakan. Dan berkenaan dengan kompaun RM50,000, ya, Bramin tak pernah bersetuju untuk kita kenakan terus kompaun RM50,000 kepada seseorang pesalah, khususnya orang yang susah, yang terpaksa berhempas pulas berniaga, meneruskan sisa kehidupan. Cuma yang kita kena faham, dalam undang-undang, mana-mana kesalahan, pihak berkuasa, khususnya polis, akan mengenakan kompaun ataupun denda maksimum terus. Contoh, bila seseorang itu merompak, mencuri, melanggar undang-undang trafik, termasuklah juga dalam melanggar SOP, memanglah bila dikenakan kompaun terus maksimum. Dalam konteks kesalahan SOP ni, kalau individu RM10,000, kalau syarikat RM50,000 maksimum. Dan hak kepada orang yang dikenakan denda untuk merayu. Dan pihak berkuasa lah
Ia akan melihat situasi dan keadaan dan juga keterangan, akan membenarkan rayuan mengurangkan kompaun, malah sampai tahap minimum. It's a general law. Takkan pelik orang merompak tiba-tiba kita bagi kompaun minimum. So undang-undang semua kesalahan, termasuklah melanggar SOP, bila dikenakan kompaun maksimum terus. Bramin, ada ramai kawan-kawan polis. Mereka ni sebenarnya nak tolong je pihak berkuasa kesihatan. Sebab mengikut Akta 342 Pindaan 2021, tidak ada satu peruntukan pun yang menyatakan pihak penguat kuasa adalah polis. Tetapi dia merujuk kepada pihak penguasa kesihatan. Dan satu lagi menyatakan pihak yang diberi kuasa oleh Pengarah Kesihatan Malaysia. So dalam situasi Malaysia ni, memandangkan pihak berkuasa kesihatan terlalu sibuk menguruskan saringan dan sebagainya, maka polis diberi kuasa untuk menguatkuasakan mereka yang melanggar SOP. Tiba-tiba bila berlaku isu macam ni, semua polis dihentam, dimaki, seolah-olah mereka tak ada jasa kepada negara. Kesimpulannya, pertama, undang-undang mesti dilaksanakan secara adil. Bukan hanya dirasakan adil, tetapi perlu dilihat adil. Kedua, berhenti salah menyalahkan antara satu sama lain, sebab akhirnya tak selesai masalah. Ketiga, kita semua bertanggungjawab di antara satu sama lain. Seorang je buat perangai, semua orang akan jadi susah. So ingat balik yang kita pernah kempen dulu, #kita jaga kita, #Allah jaga kita.